Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizwan bin Abdul akan membentangkan tajuk kefahaman saudara baharu tentang tekstual dan kontekstual mu'allaf. Tajuk ini penting kerana kegagalan saudara baharu memahami maksud mu'allaf ini akan menyebabkan mereka terus menyangka bahawa mereka adalah masih mu'allaf dan mereka berhak menerima bantuan sebagaimana yang diterima oleh golongan mu'allaf. Jadi dalam tajuk ini, kita akan bincangkan tentang latar belakang kajian, kemudian permasalahan kajian, seterusnya metodologi kajian, serta perbincangan dan analisis. Latar belakang kajian, mengikut Michael True 2002, tekstual bermaksud berkait rapat dengan isi sesuatu teks secara keseluruhan, manakala kontekstual pula berlaku hanya apabila seseorang memproses maklumat atau pengetahuan baharu. Dan maksud tekstual dan kontekstual mu'allaf iaitu merujuk kepada isu keseluruhan berkaitan dengan mu'allaf, termasuk dengan pemelukan Islam, pendaftaran, tempoh yang difatwakan, hak-hak mereka dan lain-lain yang berkaitan dengan istilah mu'allaf tersebut. Yang dimaksudkan takrifan mu'allaf mengikut pandangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi, iaitu orang yang dilembutkan hati dengan harapan mereka akan cenderung kepada Islam. Manakala mengikut enakmen pentadbiran agama Islam Negeri Sembilan 2003, di dalam Seksyen 108 menyatakan bahawa seseorang itu memeluk agama Islam dan menjadi seseorang Islam sebaik sahaja habis mengucapkan dua kalimah syahadah dengan syarat bahawa kehendak-kehendak Seksyen 107 dipenuhi dan orang itu selepas itu disebut sebagai seorang mu'allaf. Kemudian had tempoh panggilan mu'allaf mengikut negeri adalah berbeza. Bagi Negeri Sembilan, penetapan oleh Musyawarah Jawatankuasa Fatwa menetapkan bahawa tempoh panggilan mu'allaf bagi Negeri Sembilan selama tempoh 5 tahun. Kemudian berkenaan dengan permasalahan kajian, had tempoh panggilan mu'allaf mengikut negeri yang berbeza. Seperti mana sedia maklum, istilah ataupun penggunaan mu'allaf bagi setiap negeri berbeza. Ada negeri yang menetapkan dalam tempoh 3 tahun, ada negeri yang menetapkan dalam tempoh 6 tahun, ada sebahagian negeri yang tidak menetapkan tempoh, dan Negeri Sembilan menetapkan tempoh mu'allaf adalah selama tempoh 5 tahun. Jadi perbezaan had tempoh itu menjadi satu permasalahan kepada mu'allaf untuk mereka memahami tempoh panggilan mu'allaf kepada mereka. Kemudian yang kedua, penggunaan istilah yang pelbagai. Masyarakat dan perkistaraan memanggil saudara baharu dengan pelbagai istilah. Kemudian diistilahkan oleh masyarakat setempat dengan saudara Muslim, ada yang memanggil saudara baharu, ada yang memanggil saudara kita, saudara Islam, dan pelbagai istilah yang dipanggil kepada golongan mu'allaf ini, ataupun golongan yang keluar daripada tempoh had mu'allaf itu. Kemudian seterusnya, kurang diberi pendedahan tentang penggunaan istilah. Golongan saudara baharu yang sudah lama memeluk agama Islam masih tidak memahami istilah mu'allaf kerana kurang diberi pendedahan tentang istilah tersebut ketika awal mereka memeluk agama Islam. Sebagaimana yang kita ketahui, had tempoh panggilan mu'allaf ditetapkan agak terkemudian. Sebagai contoh, Negeri Sembilan menetapkan had tempoh mu'allaf pada tahun 2016. Jadi, saudara baharu yang telah memeluk agama Islam lebih awal, mereka tidak didedahkan berkenaan dengan had tempoh panggilan mu'allaf yang tepat kepada mereka. Kemudian kita tengok berkenaan dengan metodologi kajian, merujuk pada kualitatif, iaitu analisis dokumen yang melibatkan dokumen-dokumen dan jurnal yang telah dibuat terlebih awal. Pengkaji melihat kepada analisis dokumen tersebut dan kemudian juga melakukan temu bual kepada 5 orang saudara baharu yang telah memeluk agama Islam dalam masa 20 tahun, 10 tahun pemelukan mereka kepada agama Islam, yang melibatkan bangsa Cina, India dan orang asli. Perbincangan dan analisis. Sebagaimana yang kita maklumi, banyak bantuan yang diberikan oleh agensi agama kepada golongan mu'allaf ini. Antaranya bantuan pendidikan. Sebagaimana
yang ditekankan dalam Islam kepentingan untuk memberi pendidikan kepada semua golongan, termasuk juga mu'allaf. Yang kedua, bantuan kewangan. Mu'allaf satu golongan yang diberi perhatian oleh agensi agama. Bila mereka memeluk agama Islam, sagu hati pemelukan Islam diberikan secara automatik kepada mereka setelah memeluk agama Islam. Selain itu, bila mereka nak kahwin, sagu hati perkahwinan juga diberikan oleh majlis agama. Antara lain bantuan siswazah jika sebahagian daripada mu'allaf ini yang nak sambung pengajian pun juga disediakan, dan mereka juga diberikan allowance jika mereka datang pada kelas pengajian, dan seterusnya kelas pemantapan agama juga disediakan untuk kepada mu'allaf. Kemudian kefahaman saudara baru tentang tekstual dan kontekstual mu'allaf. Pengkaji mendapati bahawa sebahagian mu'allaf yang ditemu bual dan mengikut kajian-kajian lama, sebahagian saudara baru memahami istilah mu'allaf yang digunakan. Walau bagaimanapun juga terdapat saudara baru yang kurang memahami istilah mu'allaf kerana istilah ini baru diterbitkan atau baru difatwakan sekitar 2016. Jadi kebanyakan mereka pada peringkat awal pemelukan Islam tidak diberitahu ataupun tidak dimaklumkan berkenaan dengan had tempoh panggilan mu'allaf itu sendiri. Dan kesimpulannya, sebahagian daripada saudara baharu tidak mengetahui bahawa gelaran mu'allaf mempunyai tempoh dan had masa yang tertentu. Yang kedua, saudara baru masih keliru dengan panggilan yang tepat dan apabila keluar daripada tempoh mu'allaf. Seperti mana kita sedia maklum bahawa bila satu orang mu'allaf itu keluar daripada tempoh had yang ditetapkan, sebagai contoh 5 tahun, tak ada istilah yang khusus digunakan kepada mereka bila keluar daripada tempoh 5 tahun tersebut. Maka masyarakat memanggil mereka dengan saudara baru, ada yang memanggil dengan saudara Islam, ada yang panggil dengan mu'allaf, dari pelbagai istilah yang digunakan. Kemudian seterusnya, pendedahan dan penekanan tekstual dan kontekstual istilah mu'allaf perlu diberi perhatian oleh pihak berwajib, kerana ini melibatkan kepentingan golongan mu'allaf itu sendiri. Jadi saya ingat setakat itu saja pembentangan berkenaan tajuk yang dinyatakan tadi. Semoga ada manfaatnya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.